Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ba'd. Jadi alhamdulillah dengan berkat dari pimpinan rahmat dan kampunan Tuhan dan dari berkat taufik dan hidayah dari Allah dapat kita melaksanakan solat subuh bersama, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Hari kita masuk. Kalau tidak hari ini Ustaz ngajak makhraj ni. Pagi kita tukar dengan apa yang kita nak buat pada bulan Ramadan ni. Apa yang kita nak lakukan, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Sini Ustaz kupaskan daripada beberapa sumber yang Ustaz ambil dari JAKIM, amalan untuk kita mengimarahkan pada malam Ramadan ataupun pada bulan Ramadan, siang dan malam. Tapi kebanyakan itu malam lah. Siang ni orang bekerja. Sebab tu Allah datangkan Lailatul Qadar pada malam hari. Malam hari. Ibadat banyak juga fadilatnya itu pada waktu malam. Jadi kat sini saya ambil dua sumber lah. JAKIM dengan mufti punya, Jabat Mufti punya, dari segi bayan linnas. Dan ini kalau kita tengok kitab dalam bentuk PDF pun ada lah. Kitab yang tentang bayan linnas ni cerita tentang kelebihan bulan, ada benda macam-macam berkaitan dengan kita punya dalam agama, hal kehidupan kita dalam agama. Jadi mukadimahnya ini dari pengarang Ustaz baca. Alhamdulillah, Ramadan hampir menjelma. Marilah sama-sama kita menginsafi diri kita seterusnya menjadi yang terbaik dalam kesempatan yang ada dalam menyambut Ramadan al-Mubarak. Bila Ramadan ya? Istighfar dulu sebelum Ramadan. Istighfar ni bukan apa? Untuk memudahkan urusan kita. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak beranak yang kita ada dosa, takut-takut terada sedikit dosa yang kita tak pasal yang kita lakukan. Kenapa kena kita minta maaf ke orang dengan minta maaf dengan Tuhan? Supaya kita dapat nak lakukan ibadah itu dengan mudah. Itu yang ulama-ulama dulu, tok nenek moyang kita, bila nak sampai Ramadan, minta maaf dulu, kosong-kosong lah itu. Minta maaf dulu sama sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, mana yang rasa kita ada tersalah dengannya, kerana nak memudahkan kita. Mungkin sebab kerana minta maaf kita pada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, anak beranak kita ni, nak bangkit sahur pun senang. Ni kalau tak makan minum ayak je, minum ayak Milo, okey dah cukup, tidur balik. Itu sambung balik, pukul 6 azan baru bangun balik. Itu tak maulah macam tu. Mudah-mudahan dengan kita meminta maaf dengan orang lain, Allah bagi kita keampunan, iaitu rahmat juga Allah bagi. Mudah kita nak bangkit pagi, nak melakukan ibadah pada bulan Ramadan itu pun mudah. Allah memudahkan kita. Ada juga orang tanya, Ustaz, kenapa orang duk sibuk nak buat ibadah lebih pada bulan Ramadan, sedangkan Allah itu sentiasa menerima taubat, dan ibadah kita pada bulan lain pun kita boleh buat juga. Rejab, Syaban, Muharram, Safar, banyak ibadat-ibadat boleh kita buat pada bulan lain. Nak istiqamahkannya pada bulan lain tu macam biasa je. Ramadan pun dia sama juga. Bukan kerana kita ikut logik dari segi bulan lain pun Allah Maha menerima doa juga. Bulan lain pun Allah Maha menerima taubat. Sama je kalau kita tengok dari segi logiknya. Tapi Allah bagi keberkatan, Allah bagi kelebihan pada bulan itu sendiri. Allah sendiri banyakkan ibadah. Allah suruh kita bangkit pada malam yang Allah hadiahkan pada kita, Lailatul Qadar itu. Dan Nabi dan para salafus soleh, tabi'in, sahabah, tabi'in, tabi'in juga bangun pada lebihkan ibadah itu pada waktu bulan Ramadan. Ada antara tabi'in ini, ulama wali-wali Allah ini, pada hari biasa 7 hari sekali dia khatam. Tapi pada bulan Ramadan dia lebihkan
3 hari sekali khatam. Melebihkan ibadah kerana itu dianjurkan oleh Nabi. Dan Allah hadiahkan kita pada esoknya, pada malam ini, malam yang penuh keberkatan pada bulan itu, bulan Ramadan. Jadi kerana Nabi buat yang sedemikian, kita pun buat juga, melebihkan ibadah. Jangan kita kata kita lebih terror dari Nabi. Nabi lebihkan pada bulan Ramadan, Nabi lebihkan ibadah. Jadi hari biasa Nabi akan buat seperti biasa dengan istiqamahnya. Kita rasa kita dah hebat, lebih pada Nabi dah. Hari biasa pun kita boleh buat juga dengan banyaknya ibadah. Kita mana nak ikut Nabi lah, ikut Rasulullah, ikut para sahabat dan tabi'in. Jadi ini mukaddimah. Sebelum masuknya Ramadan, minta maaf dulu. Persiapan kita dalam nak menghadapi Ramadan. Banyakkan istighfar pada Allah. Petang ni dah mustajab dah doa. Nak masuk pada Ramadan, pada dah mula pada maghrib ini dah mustajab dah antara doa. Itu macam-macam ada Nabi doa pada yang kita akan masuk. Persiapan kita yang pertama dalam nak memasuki Ramadan malam ni, istighfar dan minta maaf pada sahabat-sahabat kita, pada anak beranak, suami isteri sama juga macam tu. Yang paling dekat banyak sekali dosa dengan keluarga lah. Kawan ni sekali-sekala jumpa. Yang tahu perangai kita betul siapa? Orang rumah kita. Isteri, suami isteri, anak tu. Bapak mencengeng bapak tu. Garang sana sini dengan kawan punya, senyum tu. Suara lain lah. Dengan bini, dengan isteri tu, cuma macam nak gaduh lah. Suara, contoh. Tak nafikan lah. Itu. Yang ni, dengan anak beranak, tanggungjawab yang kita tak dapat nak laksana, kadang-kadang kita lupa. Nafkah zahir dan batin. Dari segi batin tu, dari segi agama, ilmu dini. Kata ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita tak dapat nak laksanakan, minta maaf dengan anak beranak kita juga. Itu. Jadi itulah yang pertama, kata istighfar. Pada siri bayan linnas kali ini dan bersempena dengan kedatangan Ramadan, kami kemukakan satu tajuk untuk tatapan para pembaca yang berjudul Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Ini pengarang mana? Pengarang dari mana? Dr. Zul lah. Saya ambil satu sumber daripada mufti, bekas mufti wilayah. Pertamanya, kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keberkatan. Yang pertama, keimanan, keselamatan. 3, untuk kita menjadi benar-benar mampu untuk menempuhi Ramadan dengan acara-acara ibadah. Planning dia dah banyak dah. Tak? Imam-imam kita, memeja imam wan, dengan pengurusi kita semua, Bilal kita siap semua, AJK, planning macam-macam dah nak buat apa. 10 malam terakhir dah plan dah, 23, 25, 7 semua tu kita nak pulun habis dengan munajat, zikir. Apa lagi aktiviti yang kita buat lagi dengan tadarusnya lagi. Ada lah aktiviti tu. Tapi kena ingat, nak buat semua tu kena sihat. Kena sihat. Macam mana cara nak sihat? Yang pertama dari segi fizikalnya, jaga makan. Ni sahur pergi balun nasi goreng dengan cabai burung, mana tak sakit perut. Lepas tu pukul 3, pukul 2, 12, pukul 1 dah lembek dah sakit perut. Ada yang kena gastrik. Yang ni saya ada dapat betul dari orang Arab lah. Dia habaq bagi orang yang sakit perut, al-batn, ghas, dia panggil gas yang keluar pada perut. Jangan makan kurma yang daripada bisron. Kurma kuning nak menjadi kurma hitam. Kalau kita beli tangkai, dia warna kuning kurma tu. Dia kelat. Ada sedikit tempias daripada kelat yang kurma bulat yang kecil tu, yang muda tu. Kalau kat Mekah ke Madinah kita pergi, kita makan yang kecil tu, yang bulat-bulat tu, kelat. Itu yang kurma muda. Kita makan yang tu, kalau kita beli yang ada tangkai tapi dia ada kuning lagi, masih keras-keras, bagi orang yang gastrik, jangan makan kurma. Kadang-kadang kita ingat kurma ini sunnah, semua kita balun. Yang mana yang tangkai pun kita balun juga. Itu ada, itu yang mana daripada kelatnya itu boleh menghasilkan gas. Kita punya GERD, orang yang sakit gastrik, dia akan bertambah teruk lagi. Kalau mana kurma yang panjang yang kita makan selalunya rotab, ataupun an-nakhl. Nakhl kurma yang dah masak, yang lembut, warna hitam. Itu boleh. Itu yang bagi kita serat banyak, yang bagi elok untuk perut. Yang kita makan rotab ni yang dah kering, yang dah dijemur, yang kita beli banyak-banyak, yang bagi ke orang ni,
3 biji makan nak buka puasa, 1 biji, 2 atau 3. 2 tak boleh lah, kita nak 3. Ni lepas ni buka kurma, buka puasa 3, 1, 3, 5, 7. Makan kurma tu pun tak makan buka puasa lah, kenyang. Itu yang mana dia panggil rutab, boleh sesuai dimakan untuk semua orang. Itulah yang sahabat-sahabat dan Nabi banyak makan dalam berpuasa untuk menambahkan tenaga. Sebaik-baik kurma itu ajwa lah, kurma ajwa. Mekah ke Madinah sama, yang penting ajwa. Harga mahal, dan ni sekilo berapa? RM70. Makan, jaga perut betul-betul. Jaga perut, makan benda yang banyak bagi serat pada kita, yang fiber kan, bagi kenyang, tahan lama. Kalau kat Ion adalah jual yang siril tu kan, bungkusan oat dia campur dengan macadamia, dia campur dengan kurma, 5 jenis kacang-kacang ke semua benda yang serat yang banyak ni dicampur. Panaskan ayak, masuk. Ni Ustaz nak cerita pula cara ni buat. Untuk tahan lama. Ada orang yang kena makan nasi. Makan nasi dia boleh tahan lama. Ada orang yang boleh makan ubi kayu kebus je. Ada orang makan roti. Ada orang dia kena makan benda yang serat tadi, baru tahan lama. Tapi itu memang untuk orang nak diet boleh makan lah. Tapi Ustaz tak diet lah. Duk malam makan juga kita balon getih tu. Tapi itu nak kata jaga perut kita supaya kita dapat melakukan ibadah dengan mudah. Itu yang pertama. Dari segi fizikalnya. Okey, dari segi rohaninya macam mana pula? Ada 5 benda yang Nabi doa itu untuk persediaan dalam bulan Ramadan. Kita masuk hadis. Acara-acara ibadah yang telah kita rancangkan, antaranya yang dapat kami sebutkan di sini dalam menyambut kedatangan Ramadan ialah Anas bin Malik radhiyallahu. Ini daripada Anas, hadis yang kita selalu baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebaik saja datangnya bulan Rejab. Preparation Nabi ni start bulan Rejab dah mula dah. Rejab dah mula, Syaban tu pun kita masih lagi berdoa dengan ibadah yang banyak dibuat, iaitu persiapan dengan menambahkan ibadah nak bagi kebiasaan. Bagi kita ni apa yang kita nak prepare dari segi Syaban, puasa sunat lah, tapi dah malam ni Ramadan. Jadi kita baca sikit. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Antara amalan para khalaf selepas 300 tahun itu, ataupun sebahagian daripada salafus soleh, masih lagi berdoa dengan Allah membarik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan pada malam ni. Sebab kita nak keberkatan ni, keberkatan yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bukan kata kita nak Allah bagi kita pahala saja. Kita duk nampak berkat tu pahala, keredaan Allah yang kita nampak kita lihat dari segi mata kasar kita. Allah bagi berkat, kekuatan, Allah bagi kudrah untuk buat ibadah. Maknanya Allah bagi kita hidayah dan taufik sekali. Taufik, bimbingan tu Allah bawa kita. Siapa yang bawa kita datang sini bagi kekuatan? Kalau kita dapat hidayah, planning saja untuk main masjid pada pagi ini, tapi Allah tak bagi taufiknya, Allah tak bagi kudrah, keizinan untuk kita nak berjalan ke itu, maka kat rumah kita sakit perut dah, tak dapat main. Mungkin tertidur, ambil wuduk tertidur, ataupun kaki sakit, tak dapat nak main juga. Tapi ada juga kaki sakit yang boleh main. Kaki sakit yang Allah bagi dia tak dapat nak main. Itu keberkatan yang ada. Dan sihat sepanjang bulan Ramadan itu. Rejab, Syaban, kita dah doa 2 bulan awal sebelum nak masuk bulan Ramadan. Kita rasa macam mana? Nak main tu mudah. Anak tak kacau. Setengah orang hari puasa pertama anak duk main. Datang anak-anak berduyun, bawa cucu sekali nak buka puasa, teringin lauk mak masak. Ini itu pun satu gangguan kan ada. Tapi kerana keberkatan yang kita doa selama ni, tak ada orang kacau dah kita nak buat ibadah. Ini anak duduk sekali, saya kata Along ambil cuti seminggu mak nak duduk sini, teringin nak makan mak masak. Contoh, duduklah. Kita duduk sibuk masak kemas dapur lah, tekan dah habis satu. Awal Ramadan habis lah satu. Ada 29 hari lagi. Itu dah rugi dah datang tu.
Tapi kerana kita doa atas, minta berkatnya dari Allah itu, tak ada gangguan yang mengganggu kita untuk kita nak laksanakan Ramadan itu dalam melakukan ibadah. Itu salah satu doa yang Nabi doa preparation sebelum kita menghadapi Ramadan. Ada lagi itu. Ini riwayat Ahmad dalam musnadnya 2346. Hadis ini boleh kita tengoklah, hadis yang sahih yang kita selalu baca. Yang keduanya daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan malam ni. Anak bulan masih sebelum tu lah kan, kita nak tengok ilmu falak tu. Nabi baca apa? Allahumma ahillahu alaina bil iman, bil yumni wal iman was salamah wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, naungilah kami dengan yang pertama keamanan, yang kedua dan keimanan kedua, serta keberkatan yang ketiga. Nabi doa ni 3 benda. Ada lagi keselamatan wassalam dan kesejahteraan. Keselamatan, kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini Nabi beritahu pada sahabat doa yang Nabi doa pada tengok anak bulan Ramadan. 5 benda yang Nabi doa ini daripada riwayat Ahmad di dalam musnadnya 1367. Banyak hadis hasan, ada yang mengatakan bahawa syawahidnya ni tentang hadis ni, ada yang mengatakan ia sahih dan hasan kata. 5 yang Nabi minta doa keamanan. Maknanya keamanan kita tidak ada gangguan daripada musuh itu. Tidak ada gangguan daripada musuh untuk kita nak melaksanakan ibadah Ramadan ini. Keimanan, iman penting lah. Kalau Allah rendahkan iman kita pada bulan Ramadan, sihat saja pun tak cukup lagi. Maka mai masjid tarawih 2 saja, lepas tu balik lah, ataupun 4, sembang lebih banyak daripada tarawih. Contoh sini lah. Kalau tak ada keimanan, Allah tak tingkatkan keimanan kita, maka kita berada dalam keadaan yang sia-sia sahaja. Memang banyak ibadat yang kita terlepas itu, ataupun kita tak dapat nak laksanakan ibadah itu dengan cantik, tak dapat nak lakukan ibadah itu dengan khusyuk. Keimanan, keberkatan, keselamatan, kesejahteraan. Berkat itu biasa kita yang tadi dah Ustaz syarahkan, keselamatan gitu, dan kesejahteraan. Atas kesihatan kita, nak Allah jadikan kita dalam keadaan yang sihat gitu. Begitu juga dikatakan ramai di kalangan salaf as-salih 300 tahun sebelum, 300 tahun selepas kewafatan Nabi. Salaf salih 300 tahun selepas kewafatan Nabi, yang mana Nabi kata khairu qurni thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik kurun adalah kurun aku, dan kemudian selepas itu sahabat, tabi'in wa tabi'in. 3 kurun itu yang terbaik. Apa yang mereka lakukan pada bulan Ramadan ini? Berdoa untuk mendapatkan Ramadan supaya diisi dengan pelbagai amalan yang soleh. Awal-awal dah doa supaya rancangan untuk melaksanakan ibadah ni berjalan dengan cantik. Para salafus soleh doa, minta ke Allah, bagilah malam Ramadan aku dapatlah itu kadar, bagilah aku dapat buat tarawih penuh dengan khusyuk, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah Ramadan ini. Bagilah aku dapat baca Quran itu dengan cantik. Ada seorang yang mana anak murid ustaz juga lah, dia orang seorang ni, dia kata orang perempuan, dia memang kata dia tak baca Quran, dia pun tak laju, tapi dia doa pada awal sebelum Ramadan, dia nak bacaan dia kemah. Banyak kali dia doa. Bila masuk bulan Ramadan, tadarus bacaan, tengok bacaan dia cantik, laju dan lancar. Apa amalan dia? Dia cuba buat bagi yang baru masih berangkak-rangkak baca Quran. Sebelum Ramadan dia prepare dah, 1 hari mesti dapat 1 juzuk. Itu cara nak laju baca Quran, banyak baca Quran je lah. Itu je cara dia, banyak baca Quran. Makhraj semua dah belajar dah, tajwidnya dah belajar dah, segalanya dah boleh buat, dah baca dah. Iqra' 6 habis dah. Iqra' 6 habis dah. Iqra' 6. Tapi baca slow lagi. Contoh kan, tak tahu. Dia buat macam tu untuk preparation dalam bulan Ramadan. Last sekali bulan Ramadan dapat khatam. 1 kali khatam.
Kita cukup lah, kita pun ustaz semua, kita satu kali khatam. Nanti kita tengok macam mana khatam para sahabat. Imam Syafi'i macam mana khatamnya. Itu. Okey, kita teruskan dengan doa yang seterusnya. Allahumma sallimni, itu seorang lah. Ali Ramadan, sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadah pada bulan Ramadan. Ini tentang doa-doa yang Nabi doa preparation adalah sebelum masuk bulan Ramadan. Minta keberkatan 5 tadi yang Ustaz pesan, kita ulang balik. Kesejahteraan, keselamatan. Antara itu yang mana kita dah nak masuk pada malam ni, doa itu. Mudah-mudahan dengan satu doa daripada doa kita yang kita doa tadi, malam ni dah masuk Ramadan, ringan kita nak buat ibadah. Kerana kalau kita tengok fadilat dalam bulan Ramadan ini, hadis yang panjang menceritakan bahawa syaitan semua dibelenggu. Memang hadis yang sahih. Tak ada gangguan. Jin-jin yang jahat juga sama sedemikian. Tak ada kekuatan untuk kacau kita. Kerana kita dilindungi Allah. Itu. Tentang kelebihan Ramadan. Yang ni kita nak masuk dalam amal yang kita nak buat pada malam Ramadan nanti. Okey, sikap kita ni. Hendaklah kita merasa gembira dengan Ramadan yang bakal menjelma, dengan tawaran Tuhan yang lumayan. Kerana Allah menawarkan tawaran yang lumayan. Sebaliknya golongan munafik pula merasa gelisah, buntu dengan Ramadan. Maka benarlah kata sabda Nabi SAW, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan, dan tidaklah kepada munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Siapa rasa kalau Ramadan datang ni, yang datang ni menyusahkan, rasa dalam diri agak susah kerana nak makan apa, rasa dah fikir nak makan apa bagi kenyang, nak buka apa susah, kata nak sepanjang bulan Ramadan ni agak susah bagi dia, maka takut-takut dia termasuk dalam golongan munafik tadi. Maka kena rasa gembira walaupun kita tak sihat, kita ada penyakit gastrik, tak dapat nak laksanakan sepenuh, tak dapat nak puasa, tapi ibadah yang Allah bagi satu bonus yang kita buat pada bulan Ramadan itu, kena rasa gembira dalam hati kita walaupun kita tak dapat nak laksanakan puasa. Itu bagi orang yang beriman, dia akan rasa nak masuk Ramadan ataupun masuknya Ramadan gembira. Bagi munafik dia rasa susah. Macam mana stok makanan, kata nak order food panda, mahal pula. Satu makanan kira harga lain, satu lagi makanan kira lain. Gam plastik hitam, kata. Yang ni yang dia rasa susah. Nak makan pun kena sembunyi. Kalau tidak kena naik van jenazah. Dia cari. Munafik pada zaman Nabi gelisah kerana mereka ni ibadah semata-mata untuk menunjuk pada orang ramai. Tambah zaman Nabi ni, zaman di Mekah, di Madinah itu, umat Islam kuat. Tak ada stok nak cari dah plastik hitam ni. Kena puasa sekali. Nak cari mana makanan tu, nak ponting puasa. Depan orang dia buat kemah lah. Munafik macam tu. Depan orang dia buat kemah, dia ibadat macam-macam nak bagi tunjuk ke orang. Dia kata dia kuat puasa nak. Dia jumpa orang kata aku kuat, hang lemah, dia kata aku kuat, aku tak makan, padahal kat rumah dah makan lah. Balun. Itu sifat munafik. Susah dia bila datang Ramadan kerana orang ramai buat ibadah, dia nak kena tunjuk ke orang. Dia nak tunjuk, dia kena pulun lah. Malam pun dia kena bangun juga. Nak tunjuk dia lagi hebat. Munafik ni nak tunjuk ibadah tu bagus. Dia buat ibadah secara zahir dia nampak bagus, tapi pada hakikat dalam hati dia membencikan Islam tu. Macam mana susah dia nak bangun pagi pukul 3, para sahabat dah bangun dah. Munafik ni macam mana? Tahulah kalau dia bangun lambat ke, dia tak bangun sembahyang subuh ke, tak ada dah. Dia pukul 8 baru timbul, pukul 9 baru timbul muka dia. Maka tahu ini orang yang pada zaman sahabat dah boleh tahu dah ini orang yang munafik, kata. Sembang punya kemah. Tapi bila tang ibadat tu, lembik ya, malah kata. Tu contoh antara yang berlaku yang Nabi sebutkan perihal golongan munafik. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya. Ini daripada hadis tadi. Sebelum menjelmanya bulan
dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini bagi orang yang Allah habaq dalam apa, yang Nabi habaq dalam hadis, apa yang Allah lakukan, apa yang kita rancang nak lakukan dengan kegembiraan yang kita ada, dah Allah tulis dah pahala siap-siap. Allah tulis dah siap-siap berdasarkan hadis yang kita baca. Daripada mana? Syarah hadis ni. Sesungguhnya Allah menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan, dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Bagi munafik tadi memang dah rasa susah, gelisah, bulan Ramadan ni tak seronok, Allah dah tulis siap-siap dah keburukan, kehinaan yang ada pada dia. Tapi bagi kita ni Allah masuknya Ramadan dengan kegembiraan yang macam-macam program yang kita nak laksanakan, ibadah yang kita rancang, Allah dah tulis siap-siap, dah dapat dah pahala kita tentang perancangan kita. Manakala laksanakan itu lain pula. Laksanakan dapat lagi pahala yang kita laksanakan. Kerana puasa hari ini, Allah yang punya. Allah habaq dalam hadis qudsi, tak silap ustaz, ataupun dalam hadis yang mana hadis sahih, ada Allah habaq bahawa puasa ni adalah milik aku. Ikut pada Allah nak bagi banyak mana yang Allah nak bagi. Boleh melebihi daripada yang menjadi kebiasaan. Pada kebiasaannya kita dapat berapa? Satu fi kulli sumbulah mi'atu habbah, kan? Satu kebaikan yang kita gandakan dengan 10. Satu kebaikan yang kita buat itu diganda dengan 100, maka Allah boleh ganda ke Allah yudha'ifu liman yasha. Fi kulli sumbulah, pada tiap tangkai itu mi'atu habbah. Ada 100 ke mana digandakan dengan 100. Betul, boleh lagi Allah gandakan dengan 700 kata. 700 gandaan, waktu Allah boleh ganda dengan lebih lagi. Tapi Allah kata puasa ini adalah milik Allah. Itu ada hadis yang sahih di situ. Okey, kita teruskan dengan apa lagi kita nak buat pada bulan Ramadan ni. Yang ini kegembiraan yang kita rasa seronok nak dengan rancang macam-macam ibadah. Itu pun dah dapat ganjaran yang ada. Cara menyambut Ramadan kata. Terdapat beberapa cara untuk kita menyambut kedatangan Ramadan agar kedatangannya memberi rahmat dan keberkatan buat kita. Antara yang dapat kami nyatakan di sini ialah yang pertamanya, perbaiki niat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ini agak sukarlah, kerana kalau kita tengok apa yang berlaku pada salaf soleh, antaranya para tabi'in mengatakan ianya susah, yang paling susah adalah niat. Apa kata para yang ni, kata tabi'in, kata tanpa niat maka ianya tidak dikira sebagai ibadah. Boleh jadi hanya menjadi adat kebiasaan sahaja. Jangan kita jadikan tarawih kita sebagai adat sahaja. Niat ikhlas untuk Allah, bukan kira atas perkiraan 8 ke 20. Orang buat 20, kita pun buat 20. Orang buat 8, kita pun buat 8. Ikut orang. Itu panggil menjadi kebiasaan. Datangkan pada diri kita 8 kata. Buat 8, buat bersungguh-sungguh. Kerana kita memang nak buat 8. Niat untuk buat 8. Parking kereta kat luar 8, 20 parking kereta dalam malam ni tu. Itu peringatan juga. Kita rancang niat, yang mana niat kita rancangkan dulu. Okey. Jadi kita sambung apa yang dikata oleh pengarang. Jika jantung hati telah berfokus hanya untuk mencari keredaan Allah, maka amal perbuatannya selepas itu akan menjurus kepadanya juga. Memperbaiki niat bukanlah sesuatu yang mudah. Semudah mengucapkannya di bibir, para salaf juga tidaklah terlepas dari kepayahan ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, meskipun dengan kehebatan ilmu dan kewarakannya, juga pernah berkata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku untuk ikhlas kepada Allah. Jika beginilah keadaannya Sufyan Ats-Tsauri, apatah lagi kita. Agak susah lah, kerana kita minta Allah dengan rahmat Allah, niat kita ni dipermudahkan, kita betulkan niat kita.
Kita masuk seterusnya berdoa. Berdoa pada bulan Ramadan. Jika kita melihat perihal golongan salaf dalam menyambut Ramadan, salafus salih kata, at-tabi'in, at-tabi'in, antara yang diamalkan oleh mereka adalah dengan berdoa. Begitu juga dengan Nabi SAW, yang mana di dalam sebahagian hadis meriwayatkan mengenai perihal doa Nabi untuk diberkati di dalam bulan Ramadan dan juga ketika melihat anak bulan Ramadan. Antara doa-doanya telah kami sebutkan pada perbincangan di atas. Jadi kat sini dalam ini kesimpulan dari pengarang mengatakan bahawa berdoa dengan secara umum pun dituntut. Nabi ada doa 3 doa khusus tadi. Ada juga doa-doa yang lain yang Nabi masukkan dalam doa, iaitu pada bulan Ramadan dengan doa yang kebiasaan yang kita doa tu. Doa yang selalu kita doa harian tu pun boleh. Kalau kita ada khusus untuk doa pada keluarga kita, maka doakan. Itu. Kesihatan, kebaikan, keberkatan, minta jauh. Yang paling banyak tu yang selalu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa pada 10 malam terakhir daripada hadis. Minta kita dapat Allah redha akan kita masuk syurga itu. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih kata. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya menukilkan daripada Ma'la bin Al-Fadl adalah mereka golongan salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan kepada mereka bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima daripada mereka amal mereka. Para salafus soleh 6 bulan awal dah nak minta Allah masukkan dah dalam Ramadan. 6 bulan lepas tu habis pada Ramadan terus dengan doa minta bahawa Allah menerima. Allahumma Rabbana taqabbal min amalini fi Ramadan. Amal kita, minta kita Allah terima amal kita. Beliau juga menyebut daripada Yahya bin Abi Kathir, iaitu di antara doa para salaf itu ialah, ya Allah selamatkanlah, sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan. Terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Ini jangan lupa. Kita minta Allah terima kita punya amalan, dan selepas pada raya pun kita minta Allah terima amalan kita. Nak jadi salafus salih. Sikit lagi dah, masuk boleh dah. Jam bunyi dah. Kelapak. Tak, esok puasa orang yang makan. Hari ni je lah makan. Nak balun hari ni. Itu nasi ke apa. Okey. Sehari gotong royong 8.30. Ini tak masuk sikit lagi. 3, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Quran ni tak masuk sikit lah. Sebab apa? Kita tengok macam mana para salaf dan Imam Syafi'i dalam membaca Quran pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang amat istimewa. Di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat sekalian manusia. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah habak awal-awal lah. Bulan Ramadan Allah turun padanya Quran. Betul Allah nak habak dari segi zahirnya banyak kan baca Quran pada bulan Ramadan. Andai kata Allah nak kita baca Quran banyak pada bulan lain, sudah pasti Allah turunkan Quran ni pada bulan selain Ramadan. Tapi dalam ni Allah jadikan dengan qada dan qadarnya bahawa Quran ni turun pada bulan Ramadan. Maka mau tak mau perbanyakkanlah baca Quran kita pada bulan Ramadan. Jadi kita tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat ni. Ada satu hadis lagi di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali. Dan ketika tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengulanginya sebanyak 2 kali. Setiap kali Ramadan Jibril akan turun bertadarus dengan Nabi. Dan sebelum kewafatan Nabi itu Jibril bertadarus sebanyak mengulangnya sebanyak 2 kali. Riwayat daripada Sahih Bukhari hadis yang ke-4998. Mari kita lihat keadaan salaf dalam mengagungkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Semoga dengannya dapat membangkitkan semangat kita dalam beramal soleh. Ibrahim An-Nakh'i rahimahullah meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali. Itu
salafus salih tabi'in juga. Adalah Qatadah rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali kebiasaan. Ketika tibanya Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Manakala ketika tibanya 10 hari terakhir pada Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali pada setiap hari. 10 malam terakhir dapat 10 kali khatam. Boleh tak kita? Kita pun khalifah macam mana meja kita terbaring dululah. Baca Quran sambil tidur tak larat lah, pinggang dah sakit. Tadarus lagi ambil bantai, baca Quran baring tu tak larat kata. Tapi ini ada keberkatan dengan kekuatan yang Allah bagi pada salafus salih yang mana para tabi'in, sahabat tabi'in juga. Okey, kita tengok lagi. Telah berkata Rabi' bin Sulaiman rahimahullah bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan solat. Hebat. Kita punya imam kita, imam mazhab kita 60 kali. Yang biasa tu 7 sekali biasa, 2 kali kan. 1 kali 2 hari, 6 kali itu 6 hari. Itu biasalah. Tapi Imam Syafi'i 60 kali pada bulan Ramadan. Itu dahsyat gitu. Imam Malik rahimahullah apabila tibanya bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis membaca pembacaan hadis dan beralih kepada Al-Quran. Imam Malik juga sedemikian kata. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah apabila tiba bulan Ramadan mengatakan bulan ini adalah bulan tilawah, membaca Al-Quran dan memberi orang makan. Begitulah keadaannya para salaf apabila tibanya bulan Ramadan, mereka mengagungkannya dengan membaca serta mengkhatamkannya. Ini memang dah berlaku daripada dulu sampai lah ni. Habis masuk Ramadan, majlis ilmu semua ditinggalkan, fokus pada membaca Al-Quran. Itu yang dituntutkan. Kalau kita tengok daripada Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, perbanyakkan baca Al-Quran. Tak boleh nak baca masih dalam Iqra, cuba untuk baca. Tak boleh lagi baca Qul Allah lah banyak kali. Apa yang boleh dibaca, bacalah. Moga-moga diterima di sisi Allah. Dan hari ini sikit lagi langsung 4, memberi, bersedekah dan memberi makan. Hadis Nabi. Boleh tak? Boleh tak? Kena makan tak? Boleh? Sikit lagi tak? Adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril AS bertemu dengannya, adalah Jibril AS bertemu dengan Nabi pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Banyaknya Nabi bersedekah pada bulan Ramadan menunjukkan bahawa bersedekah pada bulan Ramadan, bulan ini terdapat kelebihan yang tersendiri. Tengok hadis satu lagi, ditanyakan Nabi, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Hadis riwayat Tirmizi. Jawab Nabi, puasa di bulan Syaban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi, sedekah apakah yang paling afdal? Nabi jawab Nabi SAW, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi 663. Begitu juga dengan memberi makan dengan menyediakan juadah berbuka puasa kepada orang lain. Ianya juga adalah dari jenis sedekah, bahkan mempunyai ganjaran yang tersendiri. Satu lagi hadis, sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Riwayat Tirmizi 807. Yang ni yang kita duk pulun, habis dah murah nak isi tak dan. Yang kedua duk tampal tu habis dah, penuh dah murah. Ini dia faham hadis ni. Bagi orang makan kita dapat, bagi orang berapa ramai yang makan nanti buka puasa, dia dapat semua pahala puasa sama dengan orang tu puasa. Bagi orang yang mana yang punting puasa makan, dapat pahala punting tu dapat dosa punting, dapat tak? Tak dapat lah, dapat pahala je. Allah khabar kat sini hadis dari Nabi. Jadi wallahu alam bissawab. Ini insyaallah kita alhamdulillah dengan mana hadis Nabi tentang amalan yang kita lakukan, yang kita nak lakukan pada bulan Ramadan, mudah-mudahan ia menjadi manfaat dan bagi kita kekuatan
Untuk kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Ramadan pada malam ni dah mula tarawih. Jadi insya-Allah kita tutup, kita ada makan pagi ni. Ada sediakan makan. Ustaz buat doa sikitlah, kita doa untuk sambut Ramadan ni, doa selamat sikit. Minta Allah tolak jauh kita daripada bala, minta Allah jauhkan kita daripada keburukan. Lepas tu hajat-hajat kita untuk melaksanakan Ramadan ini dengan mudahlah. Antara doa yang Ustaz akan doakan, doa selamat ni, doa mohon keselamatan, kesihatan dan tolak bala, dan doa mohon kesembuhan daripada penyakit, elak daripada penyakit, dan doa supaya dipermudahkan segala urusan dan disempurnakan hajat. Dan insya-Allah lepas doa ni kita pergi makan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وأبناء عبيدك يا رحمن واسقينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا الله نستغيث بك يا رحمن نستغيث بك يا رحيم أن تؤيدنا بتأييدك يا الله وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن وأن تعافينا بعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هؤلاء الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته